Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang aspek bahasa yang terdapat dalam sajak Kijang yang lelah. Suara nyaringnya tidak lagikah bergema ketika temulang kudratnya bergetar di tengah rimba. Dia tidak lagi mampu melompat tahta, mengorak telapak tanah menghijau. Saat itu, sebab menyentap dahan kalbu, dedaun resah mula berguguran. Pepohon batin akhirnya tumbang, akarnya menguncup di perdu harap. Hari ini, dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki, menghambat waktu yang bersisa wal dalam cera lelah, seakan dibelenggu setiap inci jiwa raga. Bimbang tersadung akal dan seret. Sang kijang lebih berhati-hati menampak. Meski dalam peribadi yang keruh, direda belatara yang mula teduh. Nun jauh di batas nuraninya, dia tetap menjinjing, dekat dan tabah. Terus mengurak penuh berhemah, dengan akal dan hati. Dia tidak lagi gundah, menyusul gerak dan langkah. Sekarang saya akan menerangkan tentang aspek seni bahasa yang terdapat dalam sajak ini. Kita mulakan dengan maksud. Bagi rangkap satu, ianya menceritakan tentang kehidupan kijang tua yang semakin hilang kekuasaan dan dia berasa dipinggirkan. Pada rangkap dua pula, sang kijang berasa sedih dan risau. Dan sang kijang ni masih mempunyai harapan untuk jadi ketua kembali walaupun dia sudah uzur. Bagi rangkap tiga pula, sang kijang ini masih lagi berusaha untuk menjadi ketua walaupun dia sebenarnya sudah lelah dan tidak berdaya selagi dia masih mempunyai kesempatan pada sisa-sisa usianya. Pada rangkap terakhir iaitu rangkap 4, sang kijang ini berjalan berhati-hati bagi mengelakkan dirinya terkena jerat dan tersandung akar. Sang kijang ini tetap meneruskan perjalanannya ke dalam hutan walaupun sebenarnya kudratnya sudah pun lemah. Dia berazam untuk meneruskan perjalanan walaupun terpaksa menempuhi pelbagai rintangan dan cabaran. Dan setiap cabaran yang dihadapinya akan diselesaikan dengan fikiran dan akal yang waras. Sambung daripada pembentangan rekan saya sebentar tadi, sekarang saya akan menerangkan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam sajak ini. Temanya ialah tentang kesukaran hidup seekor kijang tua yang berazam untuk meneruskan kehidupan. Ini dilihat apabila dia sentiasa berhati-hati daripada sembarang bahaya walaupun dirinya sudah lemah. Bagi persoalan pula, terdapat 4 persoalan yang boleh saya nyatakan pada hari ini. Yang pertama ialah ketabahan hidup dalam meneruskan kehidupan. Seterusnya ialah sikap berhati-hati dalam melakukan tindakan. Yang ketiga ialah kewarasan berfikir dalam menempuhi cabaran dan rintangan. Dan akhir sekali ialah keupayaan yang lemah bukanlah satu penghalang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sekarang saya akan menerangkan tentang nilai dan pengajaran. Nilai-nilai yang terdapat dalam sajak ini ialah ketabahan, berhati-hati, berhemah tinggi dan bersemangat tinggi. Pengajarannya pula ialah kita hendaklah tabah dalam menghadapi dugaan hidup. Kita perlu tahu bahawa setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang kedua, kita hendaklah berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Ini adalah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah kerana telah membenarkan kita hidup di dunia ini. Seterusnya, kita hendaklah menggunakan akal yang waras ketika membuat keputusan. Hal ini kerana kita sudah dapat membandingkan sekiranya perkara tersebut membawa kebaikan atau keburukan kepada kita. Akhir sekali, kita hendaklah bersemangat tinggi untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Dengan ini, setiap usaha kita pasti akan mencapai kejayaan sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh. Saya akan teruskan kepada Amir Akmal untuk menyambung pembentangannya. Akhir sekali, saya mahu menerangkan tentang maklumat atau maksud tersurat dan tersirat dalam sajak ni. So, bagi saya, sajak ni memang mendalam. Kalau anda baca dengan
berhati-hati, anda boleh nampak lah dia punya nasihat. So, untuk rangkap pertama, jika anda tengok dekat buku sajak ni, kan dia ada tulis suara nyaringnya tidak lagi gah bergema. Maksudnya kijang tu dah semakin tua. So apabila kita dah semakin tua, kita rasa kita dah semakin hilang kekuasaan dan terasa ditinggalkan, dipinggirkan, dipulaukan. Begitulah. So bagi saya, apa maksud dalam benda tu? So masa kita dah tua, kita akan rasa sunyi dan tidak berkuasa, rasa alone lah. Sebab kita semakin lama semakin keseorangan kerana ramai orang tercinta kita yang sudah meninggal dunia. Contohnya kawan kita, ahli keluarga kita. So macam tu lah, apabila kita tua kita akan experience juga benda tu. Okey, untuk perenggan kedua, rangkap kedua, dia ada tulis sebab menyentap dahan kalbu. So maksudnya kijang tu sedih, dia sedih, dia risau. Tetapi dia masih ada semangat untuk kembali menjadi ketua. Sebab bagi kita, kalau kita nak semakin kuat dalam dunia ni, kita kena fikir, kita kena ada mentaliti bahawa umur tu cuma sebuah nombor, bukan halangan bagi kita untuk meneruskan hidup ini. Itu daripada pendapat saya lah. So untuk rangkap ketiga, dia ada tulis hari ini dia cuba bangkit dengan kekuatan kaki. Maksudnya sang kijang tu dia dah ada semangat balik untuk berusaha untuk mendapat tahtanya balik, untuk menjadi ketua. So walaupun dia dah tua, dah lelah, dah tak berdaya, tapi dia fikir dia ada sisa-sisa usianya lagi. So apa lagi yang kita mahu buat daripada kita berjasa kepada dunia ni, teruskan tugasan kita. Kerana kalau kita buat baik dengan orang, apa tu, tiba-tiba kita dah meninggalkan. So nanti kalau orang tu sebarkan lagi nasihat kita, ajaran kita yang baik-baik tu, nanti kita dapat sampala. Macam tu lah. So untuk rangkap terakhir, kan panjang kan, so saya nak pendekkan. Dia sang kijang ni untuk menjadi ketua balik mesti ada halangan. Contohnya kehidupan kita ni susah, ramai yang meninggalkan kita dari segi wang kita kurang ke. Tetapi bagi saya, mestilah dunia ni penuh dengan ujian. Apa-apa yang kita buat pun mesti ada ujian. Tetapi ujian mental mahupun fizikal, dekat Al-Quran Allah dah menyatakan bahawa dia akan memberi ujian kepada kita yang kita mampu sahaja, yang kita rasa kita boleh. Maksudnya walaupun betapa susahnya, betapa peritnya ujian yang kita lalui, semestinya ada solusi. Kita jangan fikir macam zaman sekarang kan, kalau orang kalau ujian dia susah-susah gila, mesti nak bunuh diri. Tapi kita jangan fikir macam tu. Kita sebagai umat Islam percaya kepada Al-Quran, kepada Rasul, sebegitunya. Jangan kita fikir bunuh diri satu option, satu pilihan untuk kita ambil. Kita kena fikir positif. Jangan fikir negatif. Contohnya, kalau orang tu susah kan, kita jangan hiraukan dia, jangan kita pulaukan dia. Kita kena tolong dia. Nanti kalau kita mati, macam saya cakap tadi, sampala. Itu sahaja daripada saya. Itu sahaja daripada kami. So itu sahaja pembentangan kami daripada saya, Afiq dan Wan. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.